Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua para pelajar. InsyaAllah hari ini cikgu akan sambung kembali bab 1, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan, bahagian 4, okey, iaitu 1.3, bentuk-bentuk perniagaan lain, 1.3.1 franchise, 1.3.2 usaha sama. Okey, jom bersama dengan cikgu. Okey, para pelajar, mari kita lihat bersama-sama 1.3, bentuk-bentuk perniagaan lain. Okey, 1.3.1 franchise. Okey, sebelum tu, para pelajar, tahukah apa itu franchise? Okey, kalau para pelajar dah terlupa, okey, mari bersama dengan cikgu. Okey, franchise merujuk pada hubungan. Boleh para pelajar? Baris pertama, franchise merujuk pada hubungan antara dua pihak dari segi perjanjian urus niaga antara franchisor dengan franchisee. Boleh para pelajar? Okey, cikgu yakin anda boleh. Okey. Contoh perniagaan franchise, apa para pelajar? Contoh perniagaan franchise. Okey. Para pelajar selalu pergi beli makan, pergi beli air di situ, pernah pergi makan dekat situ, tapi para pelajar tak tahu itu adalah perniagaan franchise. Okey, contohnya KFC. Okey, yang pertama contohnya KFC, Kentucky Fried Chicken. Okey, kedua contohnya franchise McDonald. Yang ketiga contohnya Pizza Hut. Ini adalah antara franchise-franchise yang terkenal di seluruh negara, termasuklah di Malaysia. Okey, boleh para pelajar? Okey, sekarang ni kita bersama-sama kembali kita menghafal maksud franchise. Franchise tadi apa para pelajar? Franchise merujuk kepada hubungan. Boleh? Hubungan antara dua pihak dari segi perjanjian. Boleh para pelajar? Dari segi perjanjian antara franchisor dengan franchisee. Boleh para pelajar? Okey, terbaik para pelajar semua. Okey, kata kunci dia apa untuk franchise? Franchise kata kunci dia, kalau terlupa para pelajar ingat, hubungan. Boleh para pelajar? Franchise kata kunci dia apa? Hubungan antara dua pihak dari segi apa? Dari segi apa? Perjanjian urus niaga antara franchisor dengan franchisee. Okey. Sekarang ni para pelajar dah boleh hafal maksud. Sekarang ni cikgu nak terangkan apa tu franchisor, apa tu franchisee. Jom bersama-sama dengan cikgu. Okey. Yang pertama, para pelajar nampak tak franchisor? Cikgu merahkan di sini. Nampak tak? So, merah kan? Cikgu merahkan perbezaan dia. Tadi franchise. Yang ni franchisor. Okey. Kita lihat franchisor. Franchisor merupakan syarikat induk yang memiliki hak asal atas jenama produk. Boleh para pelajar? Okey. Franchisor akan menyediakan produk dan sistem perniagaan. Boleh? Franchisor ni apa? Syarikat induk. Syarikat induk tu maksudnya syarikat asal yang memiliki hak asal atas jenama produk tu. Dia yang keluarkan produk tu. Boleh para pelajar? Franchisor akan menyediakan produk dan sistem perniagaan. Dia yang atur apa peraturan dan sebagainya dalam sistem perniagaan yang dia buat. Boleh para pelajar? Itu franchisor. Kata kunci dia apa? Syarikat induk. Boleh para pelajar? Anda bersama-sama dengan cikgu? Okey? Pastikan para pelajar tahu kata kunci dia syarikat induk. Boleh? Yang memiliki hak asal atas jenama produk tu. Boleh? Okey, terbaik para pelajar semua. Kita sambung dengan franchisee. Okey, C cikgu merahkan di sini C. Franchisee. Apa itu franchisee? Tadi kita dah faham franchisor, syarikat induk yang keluarkan produk dan jenama tu. Sekarang ni franchisee. Okey, sama-sama pelajar lihat. Franchisee merupakan syarikat yang membeli hak kebenaran untuk menggunakan jenama daripada franchisor. Boleh para pelajar? Anda bersama-sama dengan cikgu? Okey. Franchisee apa? Syarikat yang membeli hak kebenaran untuk menggunakan jenama daripada franchisor.
Boleh para pelajar? Cikgu ulang 2 kali dah tu. Siapa franchisee? Franchisee adalah syarikat yang membeli hak kebenaran untuk menggunakan jenama daripada franchisor. Okey, terbaik semua para pelajar. Franchisee akan menyediakan modal dalam bentuk dana. Modal. Okey. Franchisee akan sediakan modal. Okey, dalam bentuk dana. Sumber kewangan lah tu. Okey, sumber manusia. Okey, sumber manusia itu adalah tenaga pekerja. Maksudnya, franchisee akan sediakan sumber kewangan iaitu modal dan sumber manusia pekerja. Boleh para pelajar? Okey, terbaik para pelajar. Okey, dan usaha berterusan untuk memastikan kelangsungan perniagaan. Okey para pelajar, ini maksud franchisee. Okey, apa kata kunci dia? Kata kunci untuk franchisee apa? Syarikat yang membeli hak kebenaran. Boleh para pelajar? Syarikat yang membeli hak kebenaran. Boleh? Anda bersama-sama dengan cikgu? Okey, boleh bezakan dah? Franchise, franchisor, franchisee. Boleh? Franchise yang tadi, yang awal tadi. Hubungan, kata kuncinya. Lepas tu franchisor. Kata kunci dia apa? Franchisor tadi. Kata kunci dia adalah syarikat induk. Franchisee, apa kata kunci dia? Syarikat yang membeli hak kebenaran. Boleh semua para pelajar? Okey, alhamdulillah. Seterusnya. Okey para pelajar, contoh franchisor, franchisee. Okey, yang ni cikgu buat, cikgu nak ceritakan sebenarnya pasal franchisor dengan franchisee. Tapi cikgu tergerak hati untuk menceritakan sedikit sejarah KFC, info tentang KFC. Ramai yang para pelajar dan bukan para pelajar saja, cikgu-cikgu dan semua mungkin ramai yang tak tahu sejarah asal-usul KFC. Cikgu terangkan sedikit. Yang ni tak ada dalam silibus perniagaan, tapi cikgu nak berkongsi info dengan para pelajar. Okey, mari bersama dengan cikgu. Okey, kita lihat sejarah KFC. Colonel Harlan Sanders. Ni siapa? Colonel Harlan Sanders ni. Okey, yang ni Colonel Harlan Sanders ni adalah pemilik KFC. Dia yang asas KFC. Ini melalui satu perjalanan hidup yang panjang sebelum membangunkan KFC, iaitu memasak sejak usia 9 tahun, berhenti sekolah dan menyertai tentera pada usia 16 tahun dengan cara memalsukan umur. Ni dia masuklah tentera lah pada usia yang muda. Kemudian kerja-kerja seperti pekebun, penjual insurans dan bidan terjun mewarnai resume Sanders sebelum menemui bakat terbesarnya, iaitu menggoreng ayam dan buka kedai makan. Boleh para pelajar? Seorang Gabeno sangat sukakan ayam goreng itu sehingga mengadurahkan gelaran Kentucky Colonel kepada Sanders. Boleh para pelajar? Pada usia menghampiri 60 tahun. Okey, Sanders menghabiskan hari-harinya di restoran, pasaran ayam gorengnya dan memasarkan untuk pelanggan. Okey, beliau berpakaian serba putih bagi menyorokkan tumpahan tepung di baju dan untuk sesuaikan dengan janggut dan rambut yang memutih. Okey, tu KFC para pelajar. Para pelajar lihatlah nanti cikgu tunjuk. Okey. Para pelajar lihat yang gambar ni. Ini adalah restoran yang pertama KFC masuk di dalam Malaysia. Ayam goreng ikonik ini sampai ke Malaysia buat pertama kali pada tahun 1973 di Jalan Tengku Abdul Rahman. KFC sampai di Malaysia pada tahun bila para pelajar? 1973. Dahsyat para pelajar. Cikgu pun tak lahir lagi waktu ni. Okey. Ini adalah pengasas KFC. Para pelajar lihat yang logo KFC sebelum ni kan? Ni gambar sebenar pengasas KFC. Okey, boleh para pelajar baca. Hanya Colonel Sanders mencapai status selebriti apabila membuka franchise ayam goreng Kentucky ke seluruh Amerika. Kini ia semakin berkembang dengan memiliki 18,000 cawangan di 115 negara. Ni fakta, mungkin dah lama kot. Sekarang ni rasanya lebih banyak lagi cawangan yang Colonel Sanders dia dah buka. Okey, tapi pengasas Colonel Sanders ni dah tak ada dah lah kan. Dah meninggal dah. Okey, sekarang ni mungkin anak-anak dia yang sambung. Okey, sekarang ni cikgu nak sedikit fakta. Ni KFC yang para pelajar belilah sekarang ni. Okey. Okey, untuk makluman para pelajar, untuk sebagai info, Kentucky ni, kalau para pelajar tahu Kentucky Fried Chicken, para pelajar sebut Kentucky Fried Chicken. Tapi para pelajar tahu tak Kentucky tu nama apa? Sebenarnya Kentucky tu adalah nama tempat di Amerika Syarikat, Kentucky. Boleh para pelajar?
Ni info ni. Nama tempat di mana Colonel Sanders ni, okey, Colonel Helen Sanders ni tempat dia berniaga. Itu yang dinamakan Kentucky Fried Chicken. Boleh belajar? Saya kongsi dengan anda agar anda tahu info-info tentang franchise lebih mendalam. Okey, saya ambil contoh ini saja untuk KFC. Okey, yang ni tak masuk exam para pelajar, tapi saya nak bagi penceritaan dan kefahaman kepada para pelajar. Okey, sekarang ni saya nak cerita kepada para pelajar. Franchisor siapa? Franchisor adalah KFC, okey, yang berada di Amerika Syarikat, iaitu di tempat mana? Di kawasan mana? Ke Amerika, Kentucky. Boleh? Kat tempat pengasas, itulah syarikat induk. Boleh? Itu adalah franchisor. Boleh para pelajar? Ini kita lihat. Okey, franchisor para pelajar dah tahu kan? KFC di Amerika Syarikat. Contohnya di Kentucky. Okey, seterusnya siapa franchisee? Tadi so dah tahu kan? Franchisee adalah franchisee KFC yang berada di Malaysia. Tak kira dekat negeri mana pun. Ada kat Kelantan, ada kat Kedah, ada kat Penang. KFC semua tu yang ada di dalam Malaysia, itu semua adalah franchisee. Boleh para pelajar? Anda bersama saya? Okey, terbaik para pelajar semua. Okey, seterusnya. Ciri-ciri franchise. Okey para pelajar, Akta Franchise 1998. Ciri-ciri perniagaan franchise adalah seperti berikut. Perniagaan mesti dikendalikan mengikut sistem yang telah ditetapkan oleh franchisor. Okey, kena ikut sistem yang telah franchisor buat. Okey, perniagaan dijalankan mengikut tempoh yang ditetapkan dalam perjanjian. Ada tempoh, ada kontrak lah perjanjian tu. Franchisee berhak untuk menggunakan cap atau rahsia dagangan milik franchisor. Cap atau rahsia dagangan tu maksudnya logo KFC tadi tu lah. Gambar KFC tadi tu, logo, kotak-kotak dan sebagainya. Boleh guna cap KFC. Okey. Franchisor mengenakan kawalan berterusan kepada franchisee. Franchisor akan kenakan kawalan, maksudnya jagalah franchisee ni agar tak melanggar peraturan dan sebagainya. Okey, franchisee akan membuat sesuatu bayaran dalam bentuk fee atau bentuk balasan lain yang dipersetujui kepada franchisor. Okey para pelajar, cikgu merahkan bentuk fee. Apa maksud bentuk fee? Bentuk fee tu adalah bermaksud bayaran ataupun yuran, berbentuk yuran yang perlu dibayar, franchisee perlu bayar kepada franchisor. Boleh para pelajar? Okey. Seterusnya, franchisor dan franchisee boleh menjalankan aktiviti perniagaan secara berasingan. Betul tak berasingan? Tu. KFC franchisor tu ada kat mana? Dekat Kentucky, dekat Amerika. Sekarang ni berasingan tak? Ni sekarang ni ada dekat Malaysia. Itu maksudnya berasingan. Okey para pelajar. Sekarang ni cikgu nak terangkan ciri-ciri franchise. Okey, berdasarkan gambar rajah 1.9. Okey. Yang ni tak pernah keluar lagi exam. Manalah nak tahu keluar soalan objektif atau sebagainya. Okey, kan kat franchisor ni dia bagi X. Ataupun dekat franchisee ni dia bagi X. Kita tak tahu para pelajar soalan akan keluar macam mana, tetapi kita boleh bersiap sedia. Boleh para pelajar? Okey, terbaik para pelajar semua. Okey, sekarang ni para pelajar lihat, cikgu nak terangkan berdasarkan gambar rajah ini. Okey. Okey, pertama, franchisee. Okey, ni tengah ni apa? Persetujuan tentang bayaran prosedur operasi hak dan tanggungjawab. Franchisee yang nak franchisor punya produk kan, jadi dia kena berhubung dengan franchisor. Franchisor tu KFC. Okey, dah berhubung. Contoh cikgu ambil contoh tu KFC. Okey, jangan pelajar keliru, ada banyak lagi franchisor, tapi cikgu ambil contoh lah. Okey, franchisee berhubung dengan franchisor. Okey, dah bersetuju, franchisee pun dah bersetuju, dah sign kontrak perjanjian apa semua. Okey, franchisee, okey, dia akan apa? Dia akan buat bayaran permulaan kepada franchisor. Boleh, dia akan buat lah, mungkin ada kena bayaran apa modal awal kan, nak mula berniaga kan. Okey, tak apa. Okey, selepas itu franchisor ni, tanggungjawab franchisor ni lepas dah bersetuju dan sebagainya, franchisee pun dah setuju, dah bagi bayaran permulaan kepada franchisor. Franchisor ni, nampak tak aliran ke bawah ni? Franchisor kena apa? Bagi sokongan promosi dan pentadbiran, kawalan mutu perkhidmatan, kena dia akan pantau penyelidikan dan pembangunan produk baru. Ini franchisor yang tolong franchisee. Boleh faham para pelajar? Ni
tanggungjawab franchisor. Dia turun ke bawah kepada franchisee. Bila franchisee dah ada kemahiran, dah ada kawalan mutu dan sebagainya, dia buat jualan, iaitu barang dan perkhidmatan, berikan barang perkhidmatan. Okey, lepas tu para pelanggan, iaitu pelajar-pelajar beli KFC. Okey, dah beli KFC, dapat bayaran kan? Bayar balik, bayar ke franchise. Betul tak? Para pelajar bayar kepada franchisee. Okey, bayar kepada franchisee. Franchisee dapat duit kan? Lepas franchisee dapat duit, franchisee akan buat bayaran berkala kepada franchisor. Boleh para pelajar? Boleh? Anda bersama saya? Okey, ini adalah rajah perkaitan antara franchisor dengan franchisee. Boleh saling berkaitan, saling membantu. Okey, sekarang ni main dia adalah franchisor. Franchisor yang akan membantu franchisee. Franchisee hanya akan mengeluarkan modal dan mencari sumber manusia, iaitu pekerja. Boleh para pelajar? Okey, terbaik para pelajar. Okey, sekarang ni peranan franchisor dengan franchisee. Okey, kita lihat franchisor memberikan hak untuk menggunakan imej, jenama, sistem operasi dan format perniagaannya kepada franchisee. Semua, kalau awak para pelajar lihat, okey, KFC semua sama, satu Malaysia sama, satu dunia. Kalau kita pilih logo yang sama dan sebagainya, label sama, itu adalah franchisor. Kena ikut hak franchisor. Okey, menggunakan imej, jenama, sistem operasi dan format perniagaannya kepada franchisee. Franchisor akan bagi franchisee guna. Okey, seterusnya, membantu menyediakan khidmat latihan seperti kursus dan bimbingan untuk memberikan pengetahuan tentang sistem pemasaran yang digunakan oleh franchisor kepada franchisee. Okey, manakala peranan franchisee pula menjalankan aktiviti perniagaan mengikut peraturan dan sistem piawaian yang ditetapkan oleh franchisor. Okey, kegagalan mematuhi peraturan ini akan menyebabkan penambatan kontrak oleh franchisor. Boleh para pelajar? Okey, di sini macam ni. Kalau franchisee ni dia ingkar arahan, dia tak ikut peraturan. Contohnya, ayam KFC sepatutnya disalutkan dengan tepung, tapi dia tak salutkan dengan tepung rempah ratus KFC. Jadi, contoh cikgu cakap tu contoh. Okey, jadi kegagalan mematuhi peraturan ini akan menyebabkan penambatan kontrak oleh franchisor. Kalau franchisee bagi bagi ke macam buat sesuatu benda yang boleh mencemarkan dan imej franchisor, nama syarikat franchisor, okey, jadi boleh terbatalnya kontrak antara franchisor dengan franchisee. Boleh para pelajar? Anda bersama-sama dengan cikgu? Okey, terbaik semua para pelajar. Okey, kelebihan dan kekurangan franchise kepada franchisee. Okey, kita lihat kelebihan dan kekurangan franchise kepada franchisee. Apa kelebihan dia? Apa kekurangan dia? Okey, kelebihan. Memiliki dan menjalankan satu perniagaan yang sistematik. Memang sistematik. Semua sama, semua seragam. Okey, reka bentuk yang seragam. Betul cikgu cakap tadi. Mendapat sokongan pengurusan daripada franchisor. Franchisor tolong banyak. Okey, risiko kegagalan perniagaan sangat rendah sebab franchisor dah terkenal di seluruh negara. Okey, jenama tekanan dan jaringan. Betul cikgu cakap terkenal tadi. Tidak perlu banyak pengalaman dalam perniagaan. Tak perlu banyak pengalaman sebab semua franchisor akan ajar daripada bimbingan, kursus dan sebagainya. Okey, kekurangan dia. Perlu mengawal kualiti barang kerana boleh menjejaskan nama baik franchisor. Macam cikgu cakap tadi, kena jaga kualiti. Okey, terikat dengan perjanjian franchise dan bergantung pada franchisor. Okey, seterusnya yang terakhir, kelemahan, kekurangan, tiada inovasi. Maksudnya kena seragam ikut apa yang franchisor punya produk sahaja. Tak boleh nak inovasi, nak upgrade produk franchisor. Boleh para pelajar? Okey, terbaik semua para pelajar. Kita sambung lagi. Usaha sama sedikit lagi. Yang tadi franchise semua kita dah habis. Sekarang ni kita sambung usaha sama 1.3.2. Usaha sama. Okey, usaha sama ialah suatu perkongsian strategik antara dua atau lebih individu atau syarikat dan mereka bersetuju untuk bekerjasama mengeluarkan barang atau perkhidmatan dalam jangka masa tertentu. Boleh para pelajar? Usaha sama? Okey. Okey, dalam buku teks, dalam buku teks para pelajar ada contoh di mana kerjasama antara tabung haji dengan amanah raya. Okey, boleh para pelajar?
contoh dalam buku teks. Saya tunjuk contoh dalam buku teks lagi senang. Para pelajar boleh bagi tahu kalau diminta contoh usaha sama. Contohnya para pelajar beri seperti dalam buku teks, kerjasama antara tabung haji dengan amanah raya. Tapi sekarang ni tabung haji dah banyak dah kerjasama dengan bank rakyat, dengan bank Islam. Sebab apa? Sebab mudah nak keluarkan duit tabung haji di bank-bank tersebut. Okey, itu pun antara kerjasama. Boleh para pelajar? Okey, terbaik para pelajar. Okey, kata kunci untuk usaha sama apa? Bekerjasama. Boleh para pelajar? Usaha sama apa? Bekerjasama. Boleh? Okey. Contoh usaha sama. Okey, yang ni saya ambil daripada artikel lah. Artikel. Yang ni tak ada dalam buku teks pun. Ni tak masuk exam pun. Mana lah nak tahu lepas ni ada artikel, keluar artikel macam ni dia tanya. Berdasarkan artikel ini, apakah bentuk perniagaan? Apakah bentuk perniagaan yang terlibat? Ingat para pelajar, nampak contoh ni, Petronas bekerjasama dengan Saudi Aramco. Okey, dalam bahagian apa? Penapisan minyak. Nak kerjasama bahagian penapisan minyak. Jadi, ini adalah kereta ini berkaitan dengan apa? Usaha sama. Ini sekadar contoh sahaja para pelajar. Boleh para pelajar? Okey. Tujuan usaha sama. Tujuan usaha sama dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kedudukan syarikat, perkongsian apa? Kepakaran dan menambahkan keuntungan perniagaan pemilik. Okey, apabila sesuatu usaha sama telah berjaya atau tercapai objektifnya, syarikat usaha sama selanjutnya akan dibubarkan. Bila dah tercapai dah, sama-sama okey dah, kami dah boleh dah berdiri sendiri, dah boleh buat sendiri dah. Dulu kita perlukan kepakaran syarikat Arab, tapi sekarang ni kita dah ada dah alat-alat dan mesin-mesin yang canggih dan kita dah sama setanding, kita dah boleh buat sama. Okey, dah tercapai objektif, kita bubarkan. Boleh para pelajar? Usaha sama tu. Okey. Seterusnya, kedua-dua syarikat juga dapat meningkatkan dana perniagaan dan seterusnya meningkatkan keuntungan. Okey, yang terakhir, kelebihan dan kekurangan usaha sama. Okey, para pelajar lihat, membantu perniagaan untuk memperluas asas perniagaan. Kelebihan pertama usaha sama. Okey, syarikat boleh menjalankan perniagaan di tempat yang belum pernah diterokai. Dapat meningkatkan dana kewangan dan tenaga kerja untuk menjalankan sesuatu projek. Boleh meningkatkan pengeluaran kerana pasaran adalah lebih besar. Okey, para pelajar. Seterusnya, mendapat teknologi baru dan terkini dengan bekerja sama. Dapat teknologi bila kita bekerja sama. Okey, mudah untuk mendapatkan bahan mentah dan sumber-sumber lain daripada syarikat usaha sama. Senang nak dapat bahan mentah sebab kita dah pernah bekerja sama. Seterusnya, harta individu, aset serta pegangan dalam syarikat asal dikekalkan. Okey, seterusnya, risiko dalam perniagaan dapat dikongsi kerana risiko ditanggung oleh kedua-dua buah syarikat. Jadi, bukan kita tanggung seorang-seorang, kita sebab bersama-sama, jadi risiko dapat dikurangkan. Tanggung sama-sama. Boleh para pelajar? Kekurangannya pula, visi dan misi yang berbeza antara pihak yang bergabung menyebabkan berlakunya konflik. Ni masalahnya kalau bergabung tak sefahaman. Bergabung berbeza pula pandangan visi dan misi. Jadi tak bergabung, jadi timbul konflik. Itu kekurangan dia. Okey. Perbezaan budaya dan cara pengurusan yang berbeza dalam menjalankan sesebuah perniagaan boleh membawa masalah kepada pengurusan pada masa hadapan. Boleh para pelajar? Okey. Sampai di sini saja. Okey, video cikgu untuk bentuk lain perniagaan. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Part 5. Lockdown, jaga diri. Bye.